Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi kita bertemu di dalam video kita pada kali ini bagi meneruskan pelajaran aqidah bagi tahun 3. Okey, baik semua murid-murid, kita buka muka surat 45 dalam buku teks aqidah. Okey, kita baca daripada atas, baca dan fahami. Okey. Dalam muka surat ni dia membuat rumusan lah apa yang kita belajar pada video sebelum ini, iaitu tentang sifat baqa ataupun kita panggil sifat kekal. Sifat Allah iaitu baqa. Sifat baqa. Sifat baqa sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sifat itu dia wajib bagi Allah. Dan memang ada pada Allah sifat tu. Baqa artinya kekal. Baqa itu kekal. Apa maksud kekal? Kekal itu tidak akan binasa. Makna kata Allah tidak akan binasa selama-lamanya, iaitu kekal abadi. Okay. Manusia akan mati tetapi Allah tidak. Macam itulah maksudnya. Seterusnya, lawannya fana'u, artinya binasa. Okey. Kekal lawannya adalah binasa. Macam kita binasa lah, kita boleh mati, macam binatang boleh mati, semua binasa. Makhluk semua boleh binasa, tetapi Allah adalah kekal abadi. Fana'u ni maksudnya binasa, lawan kepada baqa. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah berubah-ubah. Tidak pernah berubah-ubah. Kita sahaja yang berubah. Daripada kecil, bayi, lepas tu besar sikit, sekolah rendah, kemudian sekolah menengah, kemudian masuk universiti, kemudian kita tua dan kita meninggal dunia. Itulah kita berubah-ubah. Tetapi Allah tidak berubah-ubah. Umat Islam wajib beriman dengan sifat baqa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai umat Islam wajib kita beriman ataupun kita percaya dengan pegangan yang kuat bahawa Allah itu ada sifat baqa. Kita tak boleh kata apa? Kita tak boleh kita kata Allah itu, contoh Allah mati ke, Allah akan mati ke. Tak boleh, no. Allah itu berubah-ubah lah ni sebab Allah dah hidup, Allah ni dah tua. Tak boleh kata macam tu. Siapa kata macam tu, kita kena mengucap balik, nah. Okey. Kemudian kita tengok bawah sikit. Sifat baqa menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak berubah dan kekal selama-lamanya, berbeza dengan manusia yang mengalami perubahan daripada bayi, remaja, tua dan akhirnya meninggal dunia. Okey, itulah yang Ustaz ceritakan tadi, iaitu sifat baqa ni yang menunjukkan bahawa Allah itu agung, Allah itu mulia. Dia tak sama macam manusia. Manusia ini berubah-ubah. Allah itu kekal selama-lamanya. Macam itulah dia. Kalau manusia daripada kecil sampai esok, kita cuma dalam seminggu sahaja kita boleh berubah. Kalau bertahun-tahun, apatah lagi kita berubah-ubah. Kita punya rupa paras kita, kita punya kulit kita, saiz badan kita boleh berubah, tapi Allah tidak. Okey, begitulah sifat baqa. Okey, kita seterusnya kita sambung ke muka surat 46. 46, cuba tengok. Kesan mempercayai sifat baqa. Apakah kesan apabila kita sebagai umat Islam kita mempercaya kepada sifat baqa? Okey, nombor 1 ataupun yang pertama, mengakui keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita akan mengakui keagungan Allah. Itu kesan yang baiklah kepada kita. Yang kedua, kita tidak berasa sombong sesama manusia. Okey, apabila kita rasakan kita ni akan binasa pada satu hari nanti, kita tak akan berasa sombong seolah-olah kita ini akan hidup selama-lamanya. Seterusnya, nombor 3,
meningkatkan amalan mulia. Okey, disebabkan kita tahu kita ni akan binasa, kita tidak kekal, bahawa kita akan terus meningkatkan amalan soleh ataupun amalan amalan kita yang baik, amalan yang amalan kebajikan kita. Yang keempat adalah kita menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun akan menjauhilah segala larangan Allah. Kalau kita tahu kita ni akan hidup selama-lamanya, kita mungkin kita akan buat larangan-larangan Allah. Tapi disebabkan kita tahu kita akan binasa pada suatu hari nanti, kita akan berwaspada. Itulah kesannya apabila kita percaya dengan sifat baqa Allah. Sentiasa ingat bahawa manusia akan meninggal dunia suatu hari nanti. Apabila kita sentiasa ingat bahawa kita satu hari nanti akan meninggal, jadi kita akan berwaspada dan kita akan terus beramal soleh. Okay, contoh yang Ustaz tunjuk tadi, kita tengok gambar ni sikit. Okay, contohnya kita daripada kita bayi, kita berubah menjadi seorang budak kecil. Daripada kita merangkak, kita boleh berjalan dan boleh main bola dah, tengok. Kemudian bila kita dah besar sikit, kita masuk ke universiti dan kita berjaya menjadi seorang graduan lah, ataupun pelajar yang telah mendapat ijazah di universiti. Kemudian apabila dapat ijazah, kita pula dah bekerja, kemudian kita berkahwin pula, sampailah kita tua macam tu lah. Kita tua dan mati. Tetapi Allah tidak. Allah kalau macam tu zat dia, macam tu lah keadaannya, tidak berubah-ubah seperti kita. Okey, boleh faham no? Okey, setakat itu sahaja pengajian kita pada kali ini. Kita akan sambung pada pengajian kita yang akan datang, iaitu pada tajuk sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Apa maksudnya? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berlainan daripada segala yang baharu. Yang baharu tu makhluk lah. Allah tu dia tak sama macam kita. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Okey, baik, kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.